Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang dihormati Barisan Pentadbir Sekolah Puasaan Seksyen 13, Sekolah Kluster Kecemerlangan, Sekolah Transformasi 2020 TS25, Puan Nazia binti Karim, Perlukan dan Pentadbiran, Puan Nur Anida binti Jaafar, Perlukan dan Hal Ehwal Murid, Puan Yusnidar binti Muhammad, Perlukan dan Co-Kurikulum, Cik Nurul Huaina binti Mat Abdul Salam, Perlukan dan Petang, Puan Nur Ain binti Abdul Rashid, Perlukan dan Pendidikan Khas Integrasi, serta guru Sekolah Kebangsaan Seksyen 13 Sekolah Kluster Kecemerlangan yang dikasihi sekalian, juga yang dihormati ibu bapa dan penjaga murid Sekolah Kebangsaan Seksyen 13, para pendengar, para hadirin yang dihormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Rashid bin Haji Mat Ihsan, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seksyen 13 Sekolah Kluster Kecemerlangan, dan saya rasa bersyukur pada hari ini dapat diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama mendengar sedikit pencerahan berkaitan dengan kaedah pengoperasian pengajaran dan pembelajaran secara penggiliran murid bagi tahun 2021, yang mana kita sedia maklum apabila Selangor melangkah ke fasa 4, maka murid akan hadir secara berperingkat. Ianya dibaca semua bersama, iaitu satu ialah Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah 3.0 Kementerian Pendidikan Malaysia, dan yang kedua Manual Pengoperasian Pengajaran dan Pembelajaran secara penggiliran Kementerian Pendidikan Malaysia. Seperti yang kita maklum dan kita tahu, surat pemakluman dari sekolah berkaitan dengan pembukaan atau sekolah akan bermula mengikut fasa yang telah sedia maklum, iaitu bagi tahap 1, bagi murid tahun 1, 2 dan 3 akan bermula bersekolah pada 1 hari bulan November tahun 2021. Manakala murid tahap 2 bagi murid tahun 4, 5 dan 6 akan bermula naik ke sekolah pada 8 hari bulan 11 tahun 2021. Bagi kita lihat infograf yang ada di paparan ini, untuk makluman, murid pendidikan khas PPKI telah mula hadir pada 4 hari bulan 10 2021 tanpa penggiliran. Maksudnya semua murid pendidikan khas hadir ke sekolah. Seterusnya pada 18 hari bulan 10 2021, murid PPKI dan murid prasekolah mula naik ke sekolah juga tanpa penggiliran. Dan seterusnya bagi tarikh-tarikh yang telah dinyatakan tadi, bagi aliran perdana ada sedikit perbezaan, bermakna murid tahap 1 dan tahap 2 akan hadir secara penggiliran. Bagi tarikh-tarikh yang telah dipaparkan itu, bermakna bagi tahun 2021 pada 10 hari bulan 12 2021, maka berakhir
sesi persekolahan untuk 2021. Dan kita akan lalui cuti persekolahan selama 3 minggu. Dan perubahan yang berlaku pada tahun 2022, iaitu pada tarikh bermula 3 hari bulan 1 2022 sehingga 25 hari bulan 2 2022, akan ada perlanjutan sesi persekolahan bagi murid-murid yang sedia ada pada tahun ini, akan terus bersama 8 minggu pada tarikh sehingga 25 hari bulan 2 2022. Pada 1 hari bulan Mac 2022 barulah murid ini akan naik ke kelas seperti sebelum ini. Contoh, bagi murid tahun ini 2021, dia berada di tahun 1, dia akan naik ke tahun 2 mulai 1 Mac 2022. Baik, seterusnya ini sedikit pengenalan seperti yang sedia maklum. Datuk Dr. Razikidin, Menteri Kanan Pendidikan, telah memberi penerangan iaitu dalam sidang akhbar yang menyatakan sekolah akan dibuka secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara PPN yang bermula 4 Oktober 2021. Murid akan hadir secara bergilir mengikut minggu. Jadi saya akan jelaskan sedikit dan pencerahan bagaimana yang disebut murid akan hadir secara bergilir mengikut minggu. Contoh diberi di sini iaitu jangan keliru, untuk penggiliran ini bukan murid yang berada di aliran, setiap aliran. Maksudnya bukan bergilir ini mengikut tahun. Contoh, minggu ini murid akan hadir tahun 1, 2 dan 3. Minggu depan murid akan hadir tahun 4, 5 dan 6. Di sini disebut penggiliran ini mengikut kelas, di mana kita tahu contoh di sini murid satu kelas itu seramai 36 akan dibahagikan kepada 2 kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B, dengan peratusannya ialah 50% daripada jumlah keseluruhan bilangan murid yang akan berada di sekolah, bersemuka di sekolah, dan 50% bakinya akan berada di rumah. Ini bermakna pembahagian bilangan murid mengikut kelas akan ada kumpulan A yang berwarna kuning itu dan juga kumpulan B yang berwarna biru. Dalam 1 minggu itu, kelas itu akan dibagi 2, bermakna kumpulan A akan berada di sekolah selama seminggu bagi menjalankan pengajaran dan pembelajaran, belajar secara bersemuka. Manakala kumpulan B, 50% daripada bilangan murid itu akan menjalankan PDPR di rumah. Bagaimana cara, kaedah? Setakat ini kalau bersemuka tak ada masalah. Murid akan datang, guru akan mengajar seperti biasa dan mengikut jadual seperti sebelum ini. Dan guru telah diberi tanggungjawab untuk mengedarkan nama, senarai nama mengikut kelas dan bilangan murid yang dibagi kepada 2, kumpulan A dan kumpulan B, di mana separuhnya adalah di sekolah dan separuhnya lagi akan berada di rumah. Okey.
Rasanya itu jelas. Kita teruskan. Dan senarai nama ini pun sudah guru kelas sudah mengedarkan kepada ibu bapa, di mana murid, kita tengok anak-anak tu minggu ni di sekolah ataupun minggu ini di rumah. Teruskan. Ini adalah contoh bagi tahap 1. Senarai nama mengikut kelas dan minggu-minggu yang sepatutnya anak-anak ini berada di mana. Contoh tahap 1 ni, saya ambil tahun 1 Batutah. Dia akan belajar selama 6 minggu bermula 1 hari bulan November 2021 sehingga 10 hari bulan 12 2021, iaitu hari akhir sebelum sesi persekolahan ditamatkan untuk 2021 dan bercuti akhir tahun sesi persekolahan. Dan tarikh-tarikh ini perlu ibu bapa ingat, dan guru juga selalu mengingatkan bahawa minggu-minggu ini adalah minggu yang sepatutnya anak-anak berada di sekolah ataupun berada di rumah. Senang saja. Kumpulan A dan kumpulan B. 2. Kita lihat jadual ataupun senarai nama bagi tahap 2 sama juga. Bilangan dia akan dibagi 2 mengikut pecahan dalam satu kelas. Dan murid tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6 akan bersekolah selama 5 minggu, iaitu bermula 8 hari bulan 11 2021 sehingga 10 hari bulan 12 2021. Rasa ini jelas, dan kehadiran dan penglibatan anak-anak untuk sesi pembelajaran pada kali ini yang secara penggiliran. Okey. Kaedah pengoperasian penggiliran murid. Saya jelaskan sedikit. Fokuskan kepada kumpulan A dan B. Maknanya ada 2 saja. Tidak ada 3 ataupun 4. Prinsipnya ialah tidak boleh melebihi 50% dalam satu masa, sama ada dia berada di sekolah ataupun berada di rumah. Bagaimana pembagiannya? Seperti yang tadi dah jelas. Prinsipnya ditetapkan kelas. Contoh ada 42 murid, bagilah 2. Jadi 21, 21. 21 kumpulan A, 21 kumpulan B. Kumpulan A akan datang ke sekolah dan kumpulan B akan berada di rumah. Bila berada di rumah ni, nanti saya akan jelaskan apa perlu dibuat dalam masa yang sama murid itu berada di rumah. Dan sudah jelas mengapa kehadirannya tidak penuh. Ia bagi menjamin keselamatan penularan COVID-19. Okey. Ada yang bertanya, jika ibu bapa belum bersedia untuk menghantar murid ke sekolah minggu hadapan ataupun pada tarikh-tarikh yang tertentu itu tadi, jawapannya bagi pihak sekolah boleh dikecualikan daripada hadir ke sekolah atas sebab-sebab mungkin keselamatan, belum bersedia, kurang yakin ibu bapa nak menghantar, takut kepada penularan COVID. Cuma ibu bapa perlu menghantar surat kepada sekolah menyatakan pengecualian kehadiran murid bagi tahun inilah. Dan guru kelas telah memberi kenyataan dan panduan bahawa sekiranya ibu bapa yang masih belum bersedia untuk menghantar,
sila isi borang ataupun surat beserta makluman di Google Form yang telah disediakan, dan kembalikan juga bersama surat yang menyatakan anak tahun berapa, kelas mana, dan hantar balik melalui Google Form yang sama. Dan ini bagi pihak sekolah, kita tidak akan ada tindakan apa-apa, contoh tindakan disiplin. Maksudnya kita faham kesediaan ibu bapa untuk menghantar anak ke sekolah. Okey, seterusnya ini ialah pelan lantai, iaitu kelas dalam kelas, dan bilangan meja dan murid kita cukupkan untuk 40 ataupun bilangan murid dalam kelas yang sedia ada, di mana yang di pangkah itu, kita nampak pangkah ni ialah dia tidak akan duduk di tempat yang pangkah. Murid ini akan duduk di sebelahnya, dia berselang. Kalau contoh pelan ini ada 40, dia akan hadir 50 ataupun separuh daripada bilangan murid dalam kelas. Penjarakan, kita mengikut SOP yang seperti sebelum ini, sama untuk ketetapan SOP yang telah diberi oleh KPM. Seterusnya, pengajaran pembelajaran secara penggiliran. Okey, sedikit pencerahan, mungkin insya-Allah kita dapat apa yang berlaku untuk pengajaran pembelajaran secara penggiliran ini, iaitu dalam dua keadaan. Satu ialah PDP, pengajaran pembelajaran secara bersemuka di sekolah. Maksudnya murid datang hadir seperti biasa dengan SOP yang ketat yang ada seperti sebelum ini, dan ada jadual seperti yang sedia ada. Manakala kumpulan yang kedua, keadaan yang kedua, PDPR secara sendiri di rumah. Maksud PDPR secara sendiri di rumah, murid belajar kendiri. Apa itu kendiri? Kendiri itulah belajar secara sendiri tapi dipandu oleh guru bagi pemberian bahan, penyediaan bahan yang bersesuaian, sama seperti murid yang kawan dia yang hadir ke sekolah pada hari yang sama. Bagi kumpulan murid yang mengikuti PDPR secara sendiri, guru akan menjelaskan tentang aktiviti, latihan ataupun tugasan yang perlu dilaksanakan berdasarkan topik yang dipelajari. Biasanya kalau kita akan beri kepada murid melalui Google Classroom, GCR, ataupun medium-medium yang bersesuaian bagi penghantaran ataupun tugasan-tugasan ataupun bacaan-bacaan yang perlu untuk murid itu berada di rumah. Bezanya, PDPR secara sendiri tidak seperti PDPR yang sebelum ini. Guru akan menggunakan medium Gmeet, dan untuk yang kali ini, yang secara penggiliran, sumber-sumber yang boleh dirujuk jika murid itu berada di rumah, seperti melalui TV pendidikan ataupun rakaman video YouTube yang cikgu akan beri dengan menggunakan pelantar delima, dan di situ ada sumberku. Banyak sumber yang boleh dirujuk bagi murid yang berada di rumah. Dan murid ini belajar sendiri. Jika ada persoalan, ada pertanyaan, boleh
hantar ke GCR itu untuk bertanya ataupun ada kemudahan WhatsApp ataupun Telegram, boleh bertanya apa tindakan lanjut, apa aktiviti yang mungkin ada kemuskilan. Untuk guru yang memberi tugasan, banyak tugasan yang boleh diberi ataupun bahan-bahan, contoh membuat buku scrap, projek mudah, aktiviti pembacaan, modul-modul, buku teks dan buku kerja. Tugasan ini akan disemak oleh guru apabila murid itu kembali ke sekolah pada minggu hadapan. Okey, jelas? Rasanya sudah jelas. Kita teruskan. Inilah ketetapan yang diberi oleh garis panduan pengoperasian bagi tahap 1, tahap 2 yang murid itu berada di rumah. Yang dimaksudkan itu ialah PDPR. Bagi peringkat sekolah rendah tahap 1, maknanya dalam satu hari itu murid akan belajar sendiri hanya 2 mata pelajaran saja, ataupun maksimumnya kita tengok kesesuaian murid itu dan jadual bersemuka. Bagi tahap 2, maksimumnya ialah 3 mata pelajaran saja yang guru berpandu melalui GCR ataupun medium yang mudah untuk dihantar ataupun diakses bagi kemudahan guru dan murid. Okey, di bawah itu adalah contoh jadual pembelajaran secara sendiri murid rendah di rumah. Seterusnya ialah contoh jadual kelas. Saya ambil ini tahun 1, maksudnya tahap 1 lah. Murid akan dapat 2 jadual, iaitu jadual yang sebelah kiri itu ialah kumpulan A, PDP secara bersemuka, maksudnya murid itu, anak-anak ini akan berada di sekolah. Manakala sebelah kanan itu yang berwarna biru itulah kumpulan B, iaitu PDPR, dan jadual PDPR yang dimaksudkan tadi, satu hari tidak akan penuh. Dia akan diberi jadualnya 1 jam ataupun 2 mata pelajaran mengikut kesesuaian bersama kumpulan A yang berada di sekolah. Tidak sama, beza dengan kalau macam PDPR semua berada di rumah. Dan ini dia ada 2, satu di sekolah, satu kumpulan lagi di rumah. Sama juga dengan tahap 2, iaitu saya ambil tahun 5 Ibnu Khaldun. Begitulah. 1 hari 3 di rumah tu, ataupun 2 dan ikut yang telah ditetapkan. Manakala murid akan berada di sekolah, iaitu hari Isnin bermula 7.30 seperti sekolah biasa sebelum ini, dan digalakkan hadir seawal 10 minit iaitu 7.20 untuk bersama-sama dalam sesi pembelajaran di sekolah. Dan pada hari Isnin balik pada jam 1 petang, manakala Selasa dan hingga Jumaat pukul 12 tengah hari. Bagi sesi petang ada dia punya waktu-waktu je. Tak silap saya masuk pukul 1 hari Isnin, balik pukul 6. Hari lain dia ada jadualnya, sekurang-kurangnya balik jam pukul 5 tak silap. Itulah. Maksudnya jadual ini telah diberi, dan lihatlah untuk pengurusan diri dan murid dan anak-anak. Okey, satu lagi pesanan saya, mungkin anak-anak ni dah berada di rumah, badan pun dah membesar, saiz baju mungkin dah sempit ataupun dah ketat,
termasuk kasut, dan diberi sedikit kelonggaran. Kalau baju sekolah itu dah tak muat, boleh memakai baju sukan ataupun baju PJ dengan track yang sebelum ini untuk kehadiran murid di sekolah. Warna ikut warna yang ada pada anak-anak. Jika tak ada baju sukan ataupun baju PJ, digalakkan memakai baju sukan ataupun t-shirt yang berwarna putih dan seluar gelap biru ataupun hitam. Dan kasut tengok kasut yang bertali, yang sport tu, kalau dah tak muat, kasut biasa boleh digunakan untuk hadir ke sekolah. Okey, saya rasa saya dah beri penjelasan bagaimana untuk kita, anak-anak kita akan hadir ke sekolah. InsyaAllah kita sama-sama doakan perjalanan sesi persekolahan bagi kali ini berjalan dengan lancar, sebab kita pun tak pernah hadap benda sebegini, yang murid sebahagiannya berada di sekolah dan sebahagiannya berada di rumah. Untuk makluman juga, senarai nama bagi kelas-kelas yang ada yang dah diberi itu, pihak sekolah agama telah meminta untuk dijadikan bahawa bagi murid yang sama akan hadir pada waktu di sekolah agama, dan tidak akan ada sebahagiannya berada di rumah, sebahagiannya berada di sekolah semasa sesi persekolahan di sekolah agama. Dan insyaAllah kita sama-sama doakan kita jauhkan daripada penularan ataupun jangkitan COVID-19. Normal baru, semua akan terkesan, semua akan ada perubahan. Kita sama-samalah jaga diri, jaga semuanya lah SOP yang tersedia, sehingga kalau boleh tak adalah jangkitan COVID di dunia ini, insyaAllah. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.